Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 12 kes import baru jangkitan COVID-19 dicatatkan kemarin. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya memaklumkan jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara Brunei Darussalam meningkat kepada 333 kes. 10 kes terbaru yang dilaporkan kemarin iaitu kes 322 sehingga 331 merupakan sebahagian daripada 15 orang kontak terdekat bagi kes 306, 307 dan 308 yang dilaporkan pada 20 Julai lalu. Mereka merupakan anak kapal bagi sebuah kapal laut yang telah meninggalkan Singapura pada 4 Julai 2021 dan tiba di negara ini pada 9 Julai yang lalu. Kes 322 ialah seorang lelaki berumur 48 tahun dan mengalami batuk dan kehilangan deria sejak 23 Julai lalu. Kes 323, seorang lelaki berumur 51 tahun dan mengalami demam panas dan batuk sejak 22 Julai lalu. Kes 324, seorang lelaki berumur 28 tahun dan mengalami demam panas dan selesma sejak 24 Julai lalu. Kes 325, seorang lelaki berumur 46 tahun dan tidak mengalami sebarang tanda-tanda jangkitan. Kes 326, seorang lelaki berumur 37 tahun dan tidak mengalami sebarang tanda-tanda jangkitan. Kes 327 ialah seorang lelaki berumur 47 tahun dan mengalami sakit tekak sejak 23 Julai lalu. Kes 328, seorang lelaki berumur 35 tahun dan mengalami sakit tekak sejak 21 Julai lalu. Kes 329 ialah seorang lelaki berumur 41 tahun dan tidak mengalami sebarang tanda-tanda jangkitan. Kes 330 ialah seorang lelaki berumur 36 tahun dan mengalami selesma sejak 24 Julai lalu. Dan kes 331, seorang lelaki berumur 45 tahun dan tidak mengalami sebarang tanda-tanda jangkitan. Kesemua kontak-kontak terdekat bagi kes 306, 307 dan 308 telah menjalani kuarantin di atas kapal berkenaan sejak ketiga-tiga kes pertama dilaporkan pada 20 Julai yang lalu. Manakala kes 332 ialah seorang lelaki berumur 26 tahun yang tiba ke negara Brunei Darussalam daripada London pada 12 Julai dan tidak mengalami sebarang tanda-tanda jangkitan. Dan kes 333 ialah seorang lelaki berumur 32 tahun yang tiba ke negara Brunei Darussalam daripada United Kingdom pada 25 Julai lalu dan tidak mengalami sebarang tanda-tanda jangkitan. Dengan itu, 60 kes aktif kini dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan dengan satu kes dimasukkan ke unit rawatan rapi. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020. Manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 192 kes. 739 individu sedang menjalani pengasingan diri mandatori, manakala 22,400 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. 507 ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 150,942 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan atau talian Kesihatan 148. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya juga memaklumkan mengenai status vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan di negara ini pada 25 Julai 2021 seramai 1,224 orang. Jumlah penduduk yang menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin seramai 122,390 orang. Manakala jumlah penduduk yang telah menerima 2 dos vaksin seramai 23,337 orang dan warga emas yang menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin seramai 20,864 orang. Pengajian dalam institusi profesional ringkasnya SPIN dalam program perkawanan akan membantu anak tempatan untuk mendapatkan sijil profesional bagi merapatkan jurang kemahiran dan mewujudkan kumpulan profesional khusus dalam bidang pengauditan, perkawanan dan kewangan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua berucap demikian semasa majlis pelancaran program berkenaan.
Menyentuh mengenai perkaunan, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah berkata, pihak kerajaan telah menubuhkan Brunei Darussalam Accounting Standard Council BDASC dan Public Accountants Oversight Committee PAOC yang bertujuan meningkatkan kualiti laporan keuangan dan status profesion keuangan di negara Brunei Darussalam. Program tersebut diharap dapat meningkatkan jumlah profesional tempatan dalam bidang perkaunan di masa akan datang serta memenuhi keperluan negara dan ekonomi sejajar dengan aspirasi Wawasan Brunei 2035. With the consent of His Majesty the Sultan and Yang di-Pertuan of Negara Brunei Darussalam, the Spin in Accountancy program is introduced with the objectives to develop and enhance the talent pool in this sector. In line with the vision of the NPAC, this program aims to provide our locals with opportunities to further develop their potential, regardless of their starting points, to pursue a rewarding career. Majlis turut menyaksikan penandatanganan Memorandum Persefahaman MOU antara Manpower Planning and Employment Council MPEC dan Brunei Darussalam Institute of Chartered Public Accountants BICPA. BICPA yang masing-masing diwakili oleh Pengiran Hajah Nurul Ehsan binti Pengiran Haji Damit, Pemangku Timbalan Pengarah di Sekretariat MPEC dan Dayangku Hajah Siti Khadijah binti Pengiran Haji Mohsin yang di-Pertua BICPA. 58 peserta yang akan mengikuti program dan 25 mentor menerima sijil masing-masing. Spin dalam program perkaunan di bawah MPEC dikembangkan dengan sokongan daripada Kementerian Kewangan dan Ekonomi bersama BICPA. Juga hadir Datin Seri Paduka Dr. Hajar Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Pemangku Menteri Pendidikan, Datuk Seri Paduka Dr. Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi, dan Datuk Seri Paduka Arkitek Awang Haji Marzuki bin Haji Mohsin, Timbalan Menteri Pembangunan. Yang Mulia Muhammad Syukri bin Hamdan. Di dalam bidang accounting ini bukan saja mereka mencubi dalam periksaan, tapi yang mustahak ada guidance daripada mentor sebagai role model untuk memberi pengalaman kompetensi. Harapan semasa apabila mengikuti program ini dapat belajar mengenai SCCA program ini dengan lebih detail. Lagi satu, dapat menambahkan ilmu pengetahuan mengenai accounting ini. Sesuai dengan bidang saya yang saya boleh terokai lebih mendalam, dan saya berharap yang saya mendapati yang orang cakap skills in working environment and in the working world. Setelah mengikuti program ini, saya ingin mendapatkan pekerjaan dalam bidang accountant sama dengan meningkatkan lagi kemahiran dalam bidang accounting lah. Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dan jabatan-jabatan di bawahnya kemarin mengadakan majlis khatam Al-Quran dan doa kesyukuran sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-75. Majlis berlangsung di Dewan Digadung Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Hadir Yang Berhormat Major Jeneral Besar Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. 75 warga kementerian dan jabatan-jabatan di bawahnya ikut serta bagi menzahirkan tanda kesyukuran di atas kepimpinan bijaksana ke bawah Duli Maha Mulia dan merapatkan doa ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala semoga baginda dilanjutkan usia, sihat walafiat dan kekal karar memerintah negara Brunei Darussalam. Festival Seni dan Kebudayaan Visual Brunei China merupakan sebuah lagi kejayaan yang signifikan bagi negara Brunei Darussalam dari Republik Rakyat China yang meraihkan ulang tahun penubuhan hubungan diplomatik ke-30 tahun. Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan berkata demikian semasa pelancaran festival tersebut di Ibu Pejabat Bank Baiduri, Jalan Gadong. Tambah Yang Berhormat Major Jeneral Besar Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin,
hubungan rapat kedua-dua buah negara penting dalam memainkan peranan bagi menyokong kerjasama erat dan pertukaran rakyat ke rakyat, terutamanya melalui budaya dan seni. This festival unites the artistic diversities of both countries, and by working together to promote digital and cultural literacy, emphasizes the resilient value of culture and heritage, especially amongst the younger generation. For us, preserving and promoting our tangible and intangible cultural heritage for many years to come will always be relevant. Terdahulu, Puan Yang Terutama Yu Hong, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke negara Brunei Darussalam, dalam ucapan menggariskan festival tersebut adalah platform yang terbaik bagi meningkatkan lagi pengetahuan bersama dan komunikasi antara kedua-dua buah negara di samping bertukar-tukar kebudayaan yang telah membantu mendalami lagi pemahaman dan kesaling percayaan kedua-dua pihak. Pelbagai bentuk seni akan dipersembahkan kepada orang ramai sepanjang acara 2 hari itu seperti seni mempertahankan diri, pameran fotografi, puisi dan dialog antara penggiat seni Brunei dan China. Festival dianjurkan oleh Galeri Seni Hui Fong dengan sokongan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, Kedutaan Republik China, Persatuan Rakyat Beijing untuk Persahabatan dengan Negara-Negara Asing, Pejabat Hal Ehwal Luar Negeri Kerajaan Rakyat Perbandaran Nanjing, Persatuan Persahabatan Brunei China dan ditaja oleh Bank Baiduri Sendirian Berhad. Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB kini mengadakan latihan bersama dikenali sebagai Exercise Hikmat Bersatu ke-6 sehingga 31 Julai ini. Exercise Hikmat Bersatu memberi peluang latihan yang komprehensif kepada Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB dalam senario kontemporari bagi menilai tahap taktikal dan operasional ABDB dalam operasi bersama serta mengkaji prosedur tetap unit-unit di bawahnya. Tumpuan khusus eksersis ini adalah berbungkait kepada ancaman keselamatan bukan tradisional termasuk anti penggerasan dan pembenterasan aktiviti yang menyalahi undang-undang. Perasmian eksersis berlangsung kemarin di Padang Kawat, Berakas, Garrison. Perasmiannya disempurnakan oleh Major Jeneral Udara Datuk Seri Pahlawan Haji Hamzah bin Haji Sahad, Pemerintah ABDB. Eksersis melibatkan semua unit Angkatan Tentera, Tentera Darat Diraja Brunei, Tentera Laut Diraja Brunei, Tentera Udara Diraja Brunei, Markas Angkatan Bersama ABDB dan Regimen Pasukan Khas. Juga menyertai eksersis pasukan polis Diraja Brunei, pasukan simpanan Gurkha, Batalion Kedua Royal Gurkha Rifles, British Forces Brunei dan pejabat-pejabat daerah yang mana akan melibatkan kawasan perairan negara Brunei Darussalam serta beberapa kawasan pendalaman, perumahan dan komersial di keempat-empat daerah. Acara-acara pentas perayaan terus diadakan bagi memeriahkan sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-75. Di pentas perayaan kawasan letak kereta berhadapan Muzium Alat Kebesaran Diraja Bandar Seri Begawan berlangsung persembahan penterama, anjuran Jabatan Penerangan Jabatan Perdana Menteri melalui unit kenegaraan, bahagian komunikasi strategik dan cawangan-cawangan penerangan daerah-daerah. Persembahan yang mempersembahkan sketsa drama COVID COVID yang dibawakan oleh kumpulan putera seni memfokuskan kesedaran tentang COVID-19. Hadir ahli Majlis Mesyuarat Negara. Sementara di pentas perayaan daerah Tutong diadakan pertandingan Kilauan Emas 75 anjuran Majlis Perundingan Kampung Bukit Beruang. Pertandingan disertai oleh 12 peserta solo dan 5 pasangan duet. Hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara dan pemangku pegawai daerah Tutong. Taklimat pemberigaan mengenai Perintah Akta Pencen Umur Tua dan Elaun Kurang Upaya Pindaan 2021 dan Perintah Orang Kurang Upaya 2021 kepada penghulu-penghulu dan ketua-ketua kampung di seluruh negara diteruskan lagi kemarin. Taklimat bertujuan memberi kefahaman secara lebih terperinci kepada penghulu-penghulu dan ketua-ketua kampung mengenai kedua-dua rang undang-undang dan Akta Pencen Umur Tua dan Kurang Upaya khususnya dalam menitikberatkan dan memberi keutamaan terhadap kebajikan dan kesejahteraan warga emas dan orang kelainan upaya di negara ini.
Di daerah Belaid, taklimat berlangsung di Bilik Mesyuarat Jabatan Daerah Belaid. Taklimat disampaikan oleh Daeng Hajah Nur Ashikin binti Haji Johari, Setiausaha Tetap Kemasyarakatan dan Kebudayaan di Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Sementara bagi daerah Tutong, taklimat diadakan di kediaman rasmi pegawai daerah. Juga hadir pada kedua-dua taklimat ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pemberigaan mengenai akta ini juga akan terus dilaratkan kepada pihak-pihak berkepentingan di keempat-empat buah daerah. Perkembangan semasa dan prospek masa depan telah mendorong Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA untuk sentiasa memastikan program akademik yang ditawarkan adalah relevan dengan keperluan negara. Justru UNISA dari semasa ke semasa berusaha mengembangkan program akademik yang ditawarkan dan memastikan ianya berkualiti tinggi dan bersifat holistik serta berusaha melaksanakan pelbagai inisiatif untuk meningkatkan kebolehpasaran graduannya di pasaran kerjaya yang semakin mencabar. Rektor UNISA berucap semasa Majlis Amanat dan Ikrar Pelajar Baru UNISA sesi pengajian 2021-2022 kemarin. Menurut Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, cabaran kini semakin terasa apabila gelombang revolusi perindustrian 4.0 membawa perubahan besar kepada gaya hidup, persekitaran pembelajaran, penjanaan ekonomi dan cara bekerja. Oleh itu, masanya sudah tiba bagi perubahan pada diri maupun organisasi. Perkara-perkara yang tidak sihat, tetapi kita berjaya memelihara akidah dan jati diri kita dari dicemari oleh virus-virus yang merosak. Minggu Ta'aruf diadakan selama seminggu. Sebagai pembaharuan pada pengambilan kali ini, program Ta'aruf Camp akan diadakan di Kompleks Program Khidmat Bakti Negara PKBN, Kampung Batu Apoy, daerah Temburong bermula 30 Julai hingga 1 Ogos. Semua pelajar baharu dimestikan tinggal di Kompleks PKBN untuk mengikuti aktiviti berunsurkan kerohanian, motivasi dan khidmat masyarakat. 534 pelajar mengikuti sesi pengajian 2021-2022. 409 daripadanya mengikuti pengajian prasiswazah dan 125 pelajar mengikuti program lepasan ijazah. Sukan dua ahli kontingen negara Brunei Darussalam yang terdiri daripada atlet dan jurulatih bagi acara olahraga bertolak ke Tokyo, Jepun kemarin bagi menyertai Sukan Olimpik ke-32. Berada di lapangan terbang antarabangsa Brunei bagi mengucapkan selamat berlayar yang berhormat Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulud Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Atlet negara Muhammad Firdaus Al-Rashid bin Haji Muhammad Idris akan menyertai acara lelaki 200 meter dalam sukan olahraga.